Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak kerana anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Pada 3 Jun 2021, page Jakim mengeluarkan satu hadis daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu bahawa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, Sultan dalam kurungan pemerintahan merupakan bayangan Allah di bumi. Barang siapa yang memuliakannya, maka Allah memuliakannya, dan barang siapa yang menghinanya, maka Allah akan menghinanya. Riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman 6988. Kemungkinan hadis ini direkodkan sempena sambutan Hari Keputeraan Agung yang akan berlangsung pada Isnin ini. Kalau baca di komen-komen page tu, rata-rata netizen mengecam page berkenaan kerana mengeluarkan satu hadis yang telah diberi ulasan oleh Menteri Agama ketika beliau menjawat jawatan Mufti Wilayah Persekutuan. Saya mendapat terlalu banyak permintaan untuk memberikan reaction terhadap hadis ini, sehingga saya mengambil sedikit masa untuk merekodkan video ini. Oleh itu beberapa hari ini saya tidak ada video baru. InsyaAllah kita cuba kongsikan yang terbaik. Kita tahu bahawa hadis ini bukan membawa akidah baru atau ketetapan baru. Kerana mentaati pemimpin yang adil adalah kesepakatan semua umat Islam. Perbincangan kita pada hadis ini ialah berkaitan adakah hadis ini termasuk dalam kategori fadail, iaitu kelebihan seorang sultan atau pemimpin. Dapatan umum saya, kebanyakan para ulama memberikan penjelasan terhadap hadis ini selepas meriwayatkannya. Mereka tidak ada masalah dengan lafaz hadis ini. Tapi yang menjadi isu adalah apakah status sanadnya. Daripada sudut matan ataupun isi kandungan, hadis ini tidak ada masalah. Dengan syarat tidak difahami bahawa sultan adalah benar-benar bayang-bayang Allah di atas muka bumi. Dengan maksud kita mempunyai bayang-bayang, lalu bayang-bayang Allah adalah sultan. Demikian juga tidak boleh difahami bahawa sultan tidak boleh dipertikaikan dan mesti terima semua arahannya tanpa mengira yang harus, tanpa mengira yang maksiat. Itu kefahaman songsang, kefahaman yang salah. Bercanggah daripada sudut dalil-dalil agama, bercanggah juga daripada sudut keadilan dan kemanusiaan. Dalam hal ini, orang yang tak bersetuju dengan maksud zahir hadis ini adalah benar. Bahkan jika mereka membantah maksud zahir itu juga, tidak ada masalah. Kemudian dirujuk kepada niat masing-masing lah, niat orang yang melakukannya. Dengan dakwaan kedaifan hadis ini, ada orang mahu ambil kesempatan dengan memperlekehkan sultan ataupun pemimpin, sehingga dibuat perlekehan dan perlecehan terhadap sultan-sultan, sedangkan itu telah bercanggah dengan dalil-dalil yang sahih. Ada pula yang menjadikan hadis ini dalil sehingga mengangkat sultan dan pemimpin ke tahap maksum, tiada dosa, meletakkan sultan seperti Tuhan yang tidak boleh dikritik, tidak boleh dipertikaikan. Bahkan saya tidak menafikan ada orang yang sengaja mengagung-agungkan hadis ini dengan tujuan untuk mengampu dan bermulut manis, sehingga pemimpin tidak boleh dikritik sekalipun sudah jelas dia tidak menjalankan amanah dengan baik. Imam Al-Munawi di dalam Faidul Qadir menerangkan bahawa hadis ini berkaitan dengan tugas dan fungsi seorang pemerintah, di mana ia melindungi rakyatnya daripada kesusahan, sebagaimana bayangan atau tuduhan yang melindungi manusia daripada kepanasan matahari. Penisbahan bayang-bayang kepada Allah merupakan satu bentuk kemuliaan kepada pemimpin yang berfungsi sebagai pelindung rakyat. Kemudian Al-Munawi menukilkan perkataan Al-Arif Al-Mursi, "Hadza idza kana 'adilan wa illa fahuwa fi dhillin nafs wal hawa." Hal ini iaitu bayang-bayang Allah ni adalah apabila pemimpin itu adil. Jika dia tidak adil, maka dia adalah di bawah bayangan hawa nafsunya. Rujuk Al-Munawi Faidul Qadir jilid yang keempat muka surat 187. Sangat perlu difahami sultan dalam riwayat-riwayat ini bukanlah khusus kepada agung, bukan khusus kepada raja, bahkan sultan dalam konteks negara kita di Malaysia. Ia merangkumi semua pemimpin seperti Perdana Menteri, Presiden dan sebagainya. Sebab itu Al-Munawi menjelaskan maksud sultan ialah pemerintah, Al-Hakim. Itu daripada sudut matan. Setelah kita faham hal matan ini, barulah kita merujuk kepada isu sanad. Walaupun sebenarnya perbincangan sanad adalah perbincangan yang perlu didahulukan pada kaedah lama. Tapi pada hari ini saya fikir perbincangan matan juga sama dengan pentingnya kedua-duanya boleh dibincangkan secara beriringan tanpa kewajipan mendahulukan yang mana satu. Bahkan isu sanad ini adalah isu yang menyebabkan saya mengambil masa terlalu lama untuk memberikan video seperti ini. Hadis ini datang dengan banyak jalan. Page Jakim merekodkan riwayat Imam Al-Baihaqi. As-sultanu dhillullah fil ardi faman akramahu akramahullah wa man ahanahu ahanahullah. Sultan adalah bayang-bayang Allah di muka bumi. Sesiapa yang memuliakannya, maka Allah memuliakannya. Dan barang siapa yang menghinanya, maka Allah akan menghinanya.
Hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud At-Tayalasi, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal, At-Tirmidzi, Ibn Abi Asim, Al-Bahaqi di dalam Sunan Al-Kubra. Kesemua ni daripada jalan Humaid bin Mihran, daripada Sa'id bin Aus, daripada Ziyad bin Qusayd, daripada Abu Bakrah, sahabat Nabi. Untuk pengetahuan anda, hadis ini bukan daripada jalur Abi Bakrah saja, bukan daripada sahabat Nabi Abi Bakrah saja, tetapi hadis yang lafaz hampir sama ditemui daripada tidak kurang daripada 7 orang sahabat Nabi. Daripada 7 itu terdapat pula 1 hingga 5 hadis daripada setiap jalur sanad yang berbeza. Walaupun saya tahu kebanyakan anda sudah membuat kesimpulan bahawa hadis ini dhaif pun begitu, jom kita semak. Adakah ia benar-benar dhaif? Dan jika ia dhaif, ia berada di tahap dhaif yang mana? Ringan ataupun berat? Di dalam video ini saya akan berikan 2 lafaz hadis lagi daripada jalan yang berbeza. Bukan daripada jalan yang jakim tu. Jalan jakim tu saya akan bincangkan sebentar lagi. Tapi saya akan bagi 2 hadis lain daripada jalur Anas bin Malik. Hadis yang pertama, daripada Anas bin Malik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mararta bi baldatin laysa fiha sultanun fala tadkhulha. Innama sultanu zillullah wa rumhuhu fil ardi." Apabila kamu melintasi negeri yang tidak ada sultan, janganlah kamu memasukinya, kerana sultan ialah bayang-bayang Allah dan tombaknya di atas muka bumi. Sanad hadis ini ialah daripada Sa'id bin Abdullah Al-Dimashqi, daripada Ar-Rabi' bin Subaih, daripada Al-Hasan, daripada Anas bin Malik. Masalah hadis ini ada pada Sa'id bin Dinar. Abu Ja'far Al-Unqaili mengatakan Sa'id bin Dinar tidak diikuti hadisnya, serta beliau tidak dikenali sebagai penukil hadis. Abu Hatim Ar-Razi dan Az-Zahabi mengatakan dia ni majhul. Manakala Abu Hatim bin Hibban Al-Busti pula mengatakan beliau membawa hadis-hadis yang tiada asal, kemudian dikatakan riwayat orang yang boleh dipercayai. Jadi, kesimpulan untuk hadis yang pertama ini, Sa'id bin Abdullah bin Dinar Ad-Dimashqi adalah perawi yang majhul. Lalu sanad ini tidak kukuh untuk menjadi bukti kewujudan hadis ini. Dan ia juga tidak mampu untuk mengukuhkan hadis-hadis yang seumpamanya. Secara umumnya, para ulama hadis bila kata majhul, mereka tidak mengambil riwayat daripada perawi yang majhul, melainkan adalah beberapa orang perawi. Al-Imam Asy-Syafi'i sebut, kita tidak terima suatu khabar dari sumber yang tidak kami ketahui. Begitu juga kami tidak menerima khabar dari perawi yang tidak diketahui kebenaran kata-katanya dan kebaikannya. Maksudnya majhul. Abdullah bin Auni pula berkata, kami tidak merekodkan hadis melainkan daripada orang yang kami kenali sebagai penuntut ilmu hadis. Bahkan Imam Al-Bahaqi yang meriwayatkan hadis ini sendiri mengatakan, tidak boleh berhujah dengan hadis-hadis daripada orang majhul. Anda boleh rujuk kata-kata ini dalam kitab Tahrir Ulumul Hadis, muka surat 486. Pun begitu, jika terbukti perawi majhul ini terkena meriwayatkan hadis daripada muhaddis yang siqah, yang dipercayai, maka penerimaan hadis itu boleh dipertimbangkan. Apatah lagi jika ada sanad lain yang lebih baik daripadanya, maka ia boleh diangkat sehingga boleh menjadi hasan li ghairi, satu darjat yang tinggi. Pun begitu, riwayat ini tidak mampu diangkat kerana ia adalah perawi yang terkenal dengan majhul dan meriwayatkan hadis-hadis yang tiada asal. Selesai satu hadis. Hadis yang kedua, daripada Anas bin Malik, Rasul SAW bersabda, "As-sultanu zillullah fil ardi, faman nasahahum wa da'a lahum muhtada, wa man ghashshahum wa da'a alaihim dhalla." Sultan ialah bayang-bayang Allah di atas muka bumi. Sesiapa yang menasihati mereka serta mendoakan mereka, nescaya telah mendapat hidayah. Sesiapa yang memberontak dan mendoakan keburukan mereka, nescaya telah sesat. Sanad hadis ini ialah daripada Uqbah bin Abdullah Al-Anazi, daripada Qatadah, daripada Anas bin Malik. Al-Uqaili yang meriwayatkan hadis ini sendiri mengatakan bahawa sanad ini bermasalah. Kata beliau, perawi bernama Uqbah bin Abdullah Al-Anazi yang meriwayatkan daripada Qatadah adalah seorang yang majhul dalam hal meriwayatkan, menukilkan ilmu hadis. Riwayatnya mungkar dan tidak terpelihara. Bahkan dia tidak dikenali, melainkan pada sifat itu sahaja. Riwayat beliau tidak diikuti, melainkan seumpama statusnya dalam kedhaifan. Jadi, beliau adalah perawi yang majhul dan hadisnya mungkar. Maka hadis ini berada dalam kategori hadis dhaif berat. Sama macam hadis tadi. Tidak boleh dijadikan hujah dalam fadhail amal, apatah lagi di dalam hukum hakam dan akidah.
Selesai. Selain riwayat Anas bin Malik, hadis ini didakwa daripada riwayat Abi Bakrah As-Saqafi seperti mana yang direkodkan oleh Pis Jakim. Demikian juga diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Ubaidah Al-Jarrah, bahkan daripada Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhum. Pun begitu, semua riwayat yang banyak ini tidak mampu untuk mengukuhkan antara satu sama lain kerana sifat dia berada dalam kategori hadis daif berat. Ia tidak terlepas daripada perawi-perawi yang majhul, matruk, muttaham bil kazab, perawi yang dituhmah penipu, bahkan mungkar. Hanya satu sahaja riwayat yang menjadi perselisihan, iaitu riwayat yang dibawa oleh Jakim. Riwayat daripada sahabat Nabi Abi Bakrah. Berkemungkinan admin Jakim dia bertaklid kepada penilaian hadis ini daripada penilaian Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi mengatakan bahawa hadis ini hasan gharib. Ibn Abi Asim juga menyatakan dia hasan. Sanad hadis ini daripada Sa'ad bin Aus, daripada Ziyad bin Qusayb, daripada Abu Bakrah. Jadi Abu Bakrah sahabat Nabi, Ziyad bin Qusayb tabi'in, manakala Sa'ad bin Aus adalah tabi'in. Saya melihat sahabat-sahabat saya seperti Dr. Rozaimi Ramli cenderung mengatakan bahawa hadis ini daif. Demikian juga sahabat saya Ustaz Masri Ramli. Apatah lagi mantan mufti wilayah yang sekarang jadi menteri juga, seperti mana kita maklum kat awal tadi, dia pun mengatakan hal sama, hadis ini daif. Siapakah perawi Sa'ad bin Aus ini? Untuk pengetahuan anda, di dalam ilmu hadis ada penyampai hadis yang namanya sama, kunyahnya sama atau gelaran dia sama. Demikian juga nama bapa dia pun sama. Bahkan hidup pada zaman yang sama. Antaranya adalah Sa'ad bin Aus. Nama Sa'ad bin Aus ni. Ada dua Sa'ad bin Aus. Kedua-duanya adalah orang Iraq. Kedua-duanya adalah membawa gelaran Abu Muhammad. Cuma seorang daripada Basrah, seorang daripada Kufah. Seorang Al-Adawi, seorang Al-Abasi. Tapi status mereka tak sama. Seorang masih dipertikaikan kesiqahannya, manakala seorang lagi memang ulama hadis kata dia adalah perawi hadis hasan. Jadi siapakah Sa'ad bin Aus dalam hadis ni? Beliau ialah Sa'ad bin Aus Al-Basri Al-Adawi yang duduk kat Basrah. Status beliau diperselisihi. Sebahagian para ulama menyatakan bahawa dia adalah perawi yang daif, seperti mana yang jelas disebutkan oleh Az-Zahabi, Zakaria bin Yahya As-Saji, Yahya bin Ma'in menyatakan dia daif. Abu Hatim Ar-Razi pula mengatakan dia salih. Maksud salih ni ialah dia ni perawi yang daif. Pun begitu, hadis dia ditulis sebagai tujuan i'tibar. Perlu ada hadis lain yang menguatkan dia. Tetapi menariknya tentang Sa'ad bin Aus Al-Basri ni, ulama hadis besar Ibn Hibban merekodkan nama beliau dalam kategori perawi hadis yang siqah. Dipercayai, bahkan jelas direkodkan. Al-Imam Al-Bukhari meletakkan nama dia dalam kategori orang yang terpuji di dalam Tarikh Al-Kabir. Bahkan berdasarkan cara ringkas saya, Ahmad bin Saleh Al-Jili juga menyebutkan hal yang sama. Beliau juga mengatakan Sa'ad bin Aus adalah seorang yang siqah. Maka jika sekadar isunya adalah sekadar Sa'ad bin Aus, kita sudah boleh berlapang dada dengan hadis ini. Tetapi sanad hadis ini bersambung dengan gurunya Ziyad bin Qusayb, seorang tabi'in yang juga diperselisihi statusnya. Ibn Hajar menilainya sebagai perawi yang makbul, iaitu diterima hadisnya jika ada sokongan. Namun jika bersendirian, hadisnya tertolak kerana beliau adalah perawi yang tidak dikenali, majhul. Pun begitu, Imam Az-Zahabi dan Imam Ibn Hibban mengatakan bahawa beliau siqah. Bahkan menariknya, saya lihat hadis ini direkodkan dengan sanad ini di dalam kitab As-Siqat oleh Ibn Hibban tanpa ada sebarang kesamaran. Ia sangat jelas. Cuma riwayat yang dibawa tidak disebutkan lafaz zilullah, bayang-bayang Allah. Kesimpulannya, para ulama berbeza pendapat dalam menilai hadis ini. Namun, saya lihat ramai ulama hadis yang moden banyak menyatakan bahawa hadis ini juga tidak sahih. Antaranya Syekh Mustafa Al-Adawi daripada Mesir, Syekh Salahuddin Al-Idlibi, Syria, dan Syekh Syah Al-Arnaud, Jordan dan sebagainya. Pun begitu, tahap kedaifan hadis ini masih lagi ringan sehingga ia mampu menjadi fadail seperti mana yang digunakan oleh para ulama kita. Wallahu ta'ala. Selepas saya membuat semakan beberapa hari ini, saya fikir satu kajian yang lebih mendalam boleh dibuat berkaitan tentang hadis ini, iaitu mengapakah Ibn Hibban meletakkan dua orang perawi ini dalam kategori perawi yang siqah, sedangkan para ulama lain mempertikaikannya. Adakah wujud kemungkinan Ibn Hibban menggunakan kaedahnya, iaitu yang begitu bermudah-mudahan di dalam
menyatakan kesiqahan seseorang perawi hadis, termasuk perawi hadis yang majhul. Jadi, ini boleh dilakukan oleh pengkaji-pengkaji hadis. Silakan melakukannya. Saya juga mencadangkan anda yang menonton untuk mendapatkan buku saya yang berjudul Asas Ilmu Hadis bagi mengetahui disiplin-disiplin para ulama dalam berinteraksi dengan hadis-hadis daif. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa perkongsian saya pada hari ini sangat bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga dapat manfaat berkenaan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.